Assalamualaikum nakama-nakama semua, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Wibro. Macam biasa guys, weekend aku akan buat review One Piece chapter 1025 yang baru sahaja keluar hari Jumaat. Hari tu the scanlation from our translator iaitu TCB, dan official translation akan keluar pada esok hari Ahad lah. Okay, so sewaktu mula-mula aku baca chapter ni, aku nampak lah tajuk dia adalah Twins Dragon. So dekat situ aku dah boleh predict lah apa yang akan terjadi dalam chapter ni. Kita confirm akan dapat confrontation antara Kaido dan juga Momonosuke, which is betul lah berlaku pada chapter ni. Dekat penghujung chapter kita ada pertemuan antara dua dragon. Okay, so dekat cover page tak ada apa sangat, just ada Usopp dengan Sotong kat belakang dia, and then kita dapat satu cover page juga tapi yang berwarna punya. So dekat cover page ni memang banyak gila karakter yang ada. Kita boleh nampak macam ada pertembungan antara Marines dan juga Pirates. Marines yang berada di belah kanan, kita ada Monkey D. Garp, kita ada Kobe, kita ada Aokiji, dan ada Rock Blue Sea. Walaupun Rock Blue Sea tu CP0 kan. Okay, and then bertembung ada Marco, ada Silver Rayleigh, ada Whitebeard, and ada Hawkins. Banyaklah karakter kat belakang tu. Tapi yang highlight untuk aku adalah dua karakter yang berada di depan, iaitu Sabo dan juga Ace. Kedua-duanya adalah pengguna Mera-Mera no Mi. So that's all for the introduction. Aku akan proceed lah kepada apa yang berlaku dalam chapter 1025 ni. Chapter ni aku boleh bahagikan kepada 3 bahagian penting. Bahagian yang pertama kita ada Yamato versus Kaido. Okay, dekat chapter yang lepas aku ada bagi tahu sikit yang Yamato kemungkinan besar lebih kuat daripada Sanji, sebab apa yang dipotretkan lah setakat ini kan. Yamato ada Mythical Zoan, Yamato ada Advanced Conqueror's Haki, dan Yamato boleh berdepan dengan Kaido one on one. Setakat ini, setelah beberapa chapter, Yamato masih lagi berdiri, masih lagi boleh berlawan dengan Kaido. Cuma dekat chapter yang lepas aku ada cakap ya, Yamato setakat ni nampak macam tak boleh cederakan Kaido. Tapi sebaliknya berlaku dekat chapter ni, Yamato boleh mencederakan Kaido. Tapi kita tahulah Kaido kan, Kaido cedera tu biasa. Cedera tu biasa untuk Kaido, tapi lepas cedera tu dia hanya akan tersenyum dan juga ketawa lah. Macam tu kan. Okey, tapi aku nak tambah juga yang sebelum ni Kaido hanyalah tersenyum menerima serangan Yamato, tapi dalam chapter ni kita nampak muka Kaido lebih serius, dan kemudian kita dapat dengar ada dialog penting antara Yamato dengan Kaido. So Kaido cakap yang Yamato ni menentang dia betul-betul gigih, betul-betul effort, betul-betul beria, macam Yamato ni orang Wano, asalnya daripada Wano, padahal Yamato ni adalah anak dia sendiri. Yes, dalam chapter ni Kaido telah confirmkan kepada kita yang Yamato adalah anak kandung Kaido. Sebab Kaido cakap, everyone knows you are my son, you cannot escape the truth of your blood. Itulah the truth of your blood. Maknanya memang darah daging dia sendirilah. And then Kaido provoke lagi Yamato yang dia kata orang-orang yang berkawan dengan Yamato ni semua mati dan Yamato hidup keseorangan. Yamato kata tak, aku tak keseorangan, aku pernah ada kawan. Dan kita nampak Ace, dan kita nampak samurai-samurai yang lain. Ada agak emosional sikit lah dekat situ. So sewaktu diorang berterusan berlawan each other ni, sekali lagi Kaido mengeluarkan satu information penting, yang mana kemungkinan besar aku rasa dah dikonfirmkan lah dalam chapter ni, yang Yamato dan juga Kaido adalah spesies Oni, spesies demon. Dan nampak kat sini Kaido macam tiba-tiba marah, tiba-tiba geram dengan Yamato bila cakap pasal benda ni. Mungkin ini ada kaitan dengan macam discrimination, macam racism, macam tu lah. Maknanya apa yang aku maksudkan adalah macam mana kita tengok perbandingan antara fishman dengan human kan. Human macam pandang rendah terhadap fishman kan. Mungkin human juga pandang rendah terhadap Oni, dan Kaido tak suka benda tu. Dan mungkin ini akan membawa kepada backstory Kaido yang akan di-reveal dalam masa terdekat. Sebab Kaido cakap macam ni, you are the offspring of an Oni, relying on the friendship of humans is beneath you. Maknanya berkawan dengan manusia ni bukan kerja kita. Itu yang Kaido cakap lah. And satu lagi Kaido cakap pasal kekuatan Yamato ni, dia punya kuasa adalah dia boleh impose wills to others. Mungkin dia boleh buat orang lain tambah semangat macam tu, macam ada will yang strong macam tu kan. Mungkin itulah kekuatan Mystical Zoan Oguchi no Makami. So diorang pun berterusan berlawanan, dan kita nampak muka Kaido tiba-tiba marah dekat last panel ni.
Dia macam geram sambil cakap, that is your lot in life, Yamato. And then kita pergi kepada part kedua yang berlaku dalam chapter ni, iaitu main character kita, Monkey D. Luffy, sedang menaiki Momonosuke dalam dragon form untuk pergi ke rooftop. Okay, part ni boleh kata paling banyak lah dalam keseluruhan chapter ni, dan aku rasa agak kurang sikit sebab benda ni tak ada apa sangat lah. Basically Luffy dengan Momo nak pergi ke rooftop, tapi disebabkan oleh Momonosuke ni penakut, gayat, dia tak buka mata dia. Jadi bila dia tak buka mata dia, dia tak sampai lah ke rooftop lagi. Dia pergi mana-mana arah lah. Dia pergi, mula-mula dia pergi first floor, dia pergi live floor yang ada ramai orang tu, Sanji, Zoro, King dan Queen. And then dia pergi ke second floor pula, ada Big Mom, Kid dan juga Law. And then dia pergi pada third floor, and langgar dinding semua, langgar naik, akhirnya sampailah ke rooftop. So bagi aku benda ni macam tak ada apa sangat, tapi aku tak kisah pun Oda buat. Sebaliknya aku macam setuju juga Oda buat benda ni, sebab Oda nak menunjukkan kepada kita yang Momonosuke masih lagi budak-budak. Macam apa yang aku dah bagi tahu dekat chapter sebelum ni, Momonosuke walaupun dia dah bertukar kepada dewasa, yang dekat chapter 1023 tu kita nampak badass gila kan, dragon version of Momo, a dark dragon. Tapi in the end Momo hanyalah budak-budak, fikiran dia masih lagi mentah. Okay, tapi aku suka kenapa Oda buat benda ni. Momo pergi tunjuk kat semua orang kan, dia punya dragon form tu, dia adalah satu cara untuk memberitahu semua orang yang Momonosuke dah bertukar jadi dewasa, dia ada dragon form lah. Tapi mungkin tak ramai orang faham benda ni, dan bila Momonosuke bertukar menjadi orang biasa kan kita tahu kan Shinobu kata di muka dia serupa dengan Kozuki Oden. Aku rasa benda tu akan menaikkan semangat semua orang lah, sebab dia orang tiba-tiba nampak Oden dekat situ. And then kita sambung balik dekat rooftop, which is aku boleh kata part ketiga lah dalam chapter ni, yang mana Kaido dan juga Yamato kedua-duanya telah pun berubah menjadi bentuk biasa lah. Okay, dah tak jadi dragon dah, and then tak jadi Oguchi no Makami dah. And then bila ada riuh-riuh rendah yang telah dilakukan oleh Momo kat bawah tu kan, serabut semua kacau-kacau, Kaido ingat itu Big Mom yang buat, tapi bukan Big Mom lah, kita tahu itu Momo yang buat. So muncullah Momonosuke akhirnya bersama dengan main character kita Luffy ke rooftop, tembus dinding. Kita nampak dekat background bila Yamato tengah cakap tu kan, I won't let it end like this. Kita nampak ada dragon nak kalahkan tu, which is Momonosuke. So bila Momo dan Luffy dah sampai dekat rooftop tu, Luffy terus aktifkan dia punya Gear 4 Snake Man, and then terus serang Kaido. Aku time baca tu aku memang yes, akhirnya kita dapat Snake Man. Sebab last time kita nampak Snake Man ni dekat Whole Cake Island waktu lawan Katakuri, and then kita dah tak nampak dah. Kita just nampak dekat movie Stampede juga. And dekat canon ni memang tak nampak lah. Ingatkan mungkin dah tak muncul lah, tapi yes, Luffy keluarkan Snake Man dia, dan kita dapat nampak combo attack Luffy dan juga Yamato. Luffy menggunakan dia punya Jet Culverin, dan Yamato menggunakan teknik White Snake Rush. Dua-dua ada unsur ular lah dekat situ. Tapi yang interestingnya dekat sini, lepas Luffy tukar jadi Snake Man, kita hanya nampak dia punya belakang, body belakang, and then kita nampak muka Yamato macam terkejut sikit. Macam Yamato cakap kan, kita nampak. And then lepas tu Luffy terus bertukar balik kepada mode biasa, dah tak jadi Snake Man dah. So apa yang Oda nak cuba buktikan kat sini? Mungkin Oda nak buktikan yang Luffy sekarang boleh bertukar daripada Gear 4 ke mode biasa dengan senang gila, ataupun tak makan energy pun, ataupun ada unsur something pasal Snake Man ni yang berkaitan dengan Yamato. Kita masih tak tahulah. So bila Luffy dan Momo dah sampai, Luffy panggil Yamato Yamabro, menunjukkan yang Luffy panggil dia as a lelaki lah. Tetapi baru-baru ni kat Viver Card, Oda dah confirmkan lah yang jantina Yamato ni adalah perempuan. Tapi aku rasa benda ni tak ada debate apa sangat pun. Lagi-lagi antara kita lah, manusia, macam nak cakap, orang Malaysia tak pandang sangat tau, tapi orang luar yang diorang value LGBT semua tu, diorang pandang serius juga lah benda ni. Tapi untuk kita tak kisah, nampak bentuk perempuan lah kan. Okay, so in the last page, Momonosuke akhirnya buka mata dia apabila dia tahu yang berdepan dengan dia dengan Kaido, which is aku suka jugalah kat situ, menunjukkan yang Momo ni penakut, and Momo ni memang penakut gila, gayat semua, tapi dia determine nak kalahkan Kaido kan. Bila dia dengar Kaido ada dekat depan tu, dia terus buka mata dia, walaupun dia takut-takut juga, muka dia masih lagi takut-takut. Kita nampak kat sini mungkin macam ada air mata sikit keluar, tapi dia determine nak kalahkan Kaido. And atas Momo aku suka gila panel Luffy and sambil macam ni kan, nampak macam Pirate King siut. And then Yamato tersenyum lagi, gembira lagi, maknanya Yamato memang kuat kan, dah on one dengan Kaido ni, still lagi relax lagi, steady kan. So mungkin kita akan dapat pertarungan antara Luffy, Yamato dan juga Momonosuke.
Aku tak tahulah Momo nak tolong macam mana kan. Guys, aku dah keluarkan teori hari tu, iaitu Momotaro teori yang aku kata yang akan berdepan dengan Kaido lepas ni adalah Luffy, Momo, Yamato dan yang terakhir Marco. Okay, so setakat ni teori ni masih lagi boleh diterima pakai. Kita tak nampak pun Marco dalam chapter ni, ke manakah dia, still berehat. Yang kita tahu Kaizo dah bawa dia kan, mungkin dia ambil rehat kejap. Dan kita tahu regeneration dia tu cepat, so mungkin dia cepat pulih dan mungkin dia akan tolong Luffy dekat rooftop ni. So macam biasa, Monkey D. Luffy untuk kali yang ke 3842 kali menyebut apa yang dia selalu sebut, iaitu I am Luffy, I will become the king of the pirates. Dan kita ada tambahan dekat situ, Momo pun cakap juga I will become the shogun of Wano. And then Kaido cakap dragon hanya boleh ada satu saja kat dunia ni, sambil ketawa guys. Worororo. Dah lawan 15 orang ni, kalau include diorang dua ni dah lawan 17 orang, masih lagi ketawa. What a beast. Kaido is still my number one, my top one, world's strongest creature for a reason. Jadi chapter pun berakhir. Dan minggu depan Oda dah confirmkan lah tak ada break. Bukan tak ada break, ada break. Sebab apa? One Piece dah 4 chapters in a row, memang Oda layak lah break ni. Nampak lah chapter ni macam dia still best, dia still a good, very good chapter, tapi dia kurang sikit daripada 3 chapter sebelum ni. Sebab 3 chapter sebelum ni dah hype, mungkin yang keempat ni Oda dah penat sikit, so dia kena ambil break lah. Okay, so lepas ni apa yang aku akan expect untuk chapter seterusnya? First of all, mungkin kita masih lagi dalam scene and Luffy versus Kaido, Luffy, Yamato and Momo versus Kaido. Mungkin Marco akan datang untuk tolong, dan mungkin kita akan dapat backstory Kaido. Backstory Kaido memang kita kena ada. Backstory villain memang Oda selalu buat dan selalunya memang gempar, memang wow. Backstory villain and Kaido personally slowly becoming my favourite. He's currently number 2 favourite villain, number 1 still Luffy. Tapi kalau lepas aku baca backstory Kaido, mungkin he will become my number 1 favourite villain dalam One Piece. So guys, itu saja review aku untuk chapter 1025. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi kat video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.